storyboard kita nak translate menjadi ke dalam layout. Storyboard tu adalah papan cerita, iaitu visual pertama yang kita dapat sebagai storyboard artist ni. Kita akan dapat skrip daripada script writer dan juga daripada director, daripada storyline semua. Storyboard artist akan jadi orang pertama yang dapat the idea tu sebelum orang lain. So daripada tulisan dibaca tu diterjemahkan secara visual. Daripada visual tu hari ni kita tak cerita pasal macam mana nak lukis storyboard lah, dia tak masuk dalam silibus korang ni. Tapi daripada storyboard nak menjadi character poses, yang itu kita nak masukkan. Okay, apa yang korang tahu pasal storyboard? Jalan cerita. Jalan cerita lagi? Dia ada 4 gambar. Okay. Dia macam like raw sketches lah, macam lakaran untuk apa yang diorang akan buat. Alright, okay, good. Jalan cerita, lakaran, sketches. Tadi siapa? Haikal tadi kata apa? Satu lagi. Mostly korang macam puzzle, tambah untuk completekan korang punya pemahaman. Okay. Storyboard ni kira tak adalah secara definisi dia, tapi dia punya purpose tu membantu pemahaman production. Tak kira maknanya dari director sampailah ke orang sampai ke belakang secara visual tau. Maknanya kalau skrip tu cerita gedebung, maknanya karakter tu muncul dari belakang dan angle daripada bawah, angle daripada atas, itu secara skrip. So orang yang lukis storyboard tu kena terjemahkan. And then once dia dah terjemahkan, itu umpama menjadi guidance. Bila dah guidance ni, production seterusnya iaitu key animator dan juga layout artist, dia akan follow apa yang storyboard dah bagi. Okay. Dan bila follow tu, kita try our best untuk follow guidance yang diberi daripada storyboard punya panel. Sebagai contoh kan, komik contohnya anime punya manga yang korang baca tu, itu good enough untuk menjadi storyboard dah. Siapa pula telefon malam-malam ni? One moment Boleh sir. Boleh sir. Okay, sorry, sambung balik So daripada apa yang ada panel yang dari manga tu sendiri, biasanya character poses, korang yang layan anime apa? One Piece kan. Most of the time dalam 80% panel daripada komik, dia terjemahkan menjadi sebiji-sebiji, dia buat dalam anime lah. Maknanya let's say kalau Luffy tengah gaya dia nak buat gear force ke apa benda ke, dia nak buat gomu-gomu apa benda ke, so anime punya version cuba akan follow exactly punya panel. Okay, itu adalah daripada storyboard masuk ke dalam layout sehingga menjadi animation. Okay, later korang akan belajar lebih mendalam dalam untuk topik storyboard dalam semester 3 nanti. So untuk hari ni, where is my slide? Sir, semester 3 kita orang kena buat 3D animation sir. Ya, 3D. Kalau rezeki jodoh kita panjang, SEM 3 nanti belajar 3D dengan saya. Okey, baik sir. Saya ajar dua lah, mana saya ajar part 1 dengan part 3 kan. Part 1 saya ajar principle of animated content. Bila part 3 saya ajar korang guna Blender untuk buat 3D animation. So sebenarnya everything yang part 1 ni semua adalah preparation untuk korang buat 3D nanti. Faham.
sir. Right. So ni asas camera shot untuk animation layout. Tadi masa saya type tu spontan je tajuk tu. Ni tajuk sebenar dia, saya lupa. Camera shot untuk animation layout dulu ya. Push down. Okay. So ada 15 jenis camera shot yang basic. Ni yang asas tau. Belum cerita yang combination lagi. Kamera pan campur apa-apa nama itu combination lah, Hollywood punya level tu kan. Tapi dia ada basic, ada 15. Dan dalam 15 ni there is 4 factor that influence pemilihan shot. Number one is ada narrative story, mana cara penceritaan. Nak cerita pasal cerita seram, tapi ambil cerita angle jauh-jauh je, hantu pun tak nampak, orang muka tengah cuak pun tak nampak. So tidak sesuai untuk menggunakan shot jauh. Kena gunakan shot close up dekat, muka tengah suspend. Yeah. Macam location and logistic. Okay, kita nak ambil shot lokasi di tengah laut. Tapi kalau kita ambil terlalu close up sangat, kita tak nampak lokasi tu dekat tengah laut ke, dekat mana ke. Atau nak ambil angle daripada atas gunung berapi. So secara macam mana nak ambil shot tu pun kita kena fikir dia punya lokasi, dia punya cara nak bawa barang-barang. Ini kalau untuk real. Kalau untuk 3D animation tak ada kisah sangat bab logistik ni, sebab kita buat secara semua ada CGI, sama ada 3D ataupun lukisan secara 2D kan. Number 3 adalah emotion. Emotion ni influence sangat-sangat kepada our shot. Okay. And number 4 is lighting. Okay. Lighting dia influence a lot kalau shooting real camera. Tapi kalau untuk 2D animation, untuk 3D animation, lighting yang sini kita boleh control. Sebagai contohnya kita nak buat kalau 2D animation kan, normal punya colour, apa yang colour normal lah, awak nampak Naruto ke, nampak Luffy ke, nampak Doraemon ke, warna macam tu lah. But if you play around the lighting, boleh nampak mood tertentu, boleh influence dengan dia punya jalan cerita sekali Okay, number 1 here is the type of camera shot. Okay, ini adalah establishing shot. Saya tak sempat nak tukar slide ni kepada anime atau any cartoon punya visual, but I hope you guys understand from this visual, sebabnya korang dah pernah nampak mostly lah cerita-cerita ni. Tower ni tahu tak tahu siapa ni? Tower Avengers. Yeah. Ya, bagi full screen sikit lah. Full screen. Avengers betul-betul wujud ke? Serius lah tanya. Serius lah Jika. Ya, betul wujud. Tengoklah tower tu kan, real je tu. Okay, so dalam cerita ni dia nak ceritakan establishing shot ya, maknanya shot permulaan. Shot permulaan daripada mula kamera tu bergerak sedikit ya. Yang ni maknanya kita nampak tower dari jauh tu nampak sikit. Panel number 2 ni apa dia? Tahu tak rumah siapa ni? Rumah ni Doctor Who. Doctor Strange. Doctor Strange. Doctor Who pula. Pasal Doctor Who tu dia juga kan. Okay, ini pun satu establishing shot. Kita nak nampak dari bumbung rumah dia. Sebagai contoh ya. Establishing shot ni digunakan bila kita nak ubah situasi ataupun lokasi baru. Sebagai contoh, tengah dok bergaduh, bercerita, bercakap dekat dalam office Tony Stark dekat atas ni. Dalam dia punya lobby tu lah, dalam dia punya ni kan, rumah dia kan. And then kita nak berpindah kepada lokasi baru, iaitu dekat rumah Doctor Strange. Kita perlu establishing shot dahulu. Tukar gambar bumbung. At least nampak bumbung rumah, nampak apa benda yang sikit. Supaya audience sempat proses dia punya bila dia tengok tu kan, kita dah tukar lokasi. Kalau kita terus jump kepada close up muka Doctor Strange dengan Wong, nama kawan dia tu.
Tiba-tiba macam tu orang akan confuse. Tadi dekat rumah Tony Stark, asal tiba-tiba dekat sini. So itu perlunya establishing shot. Okay, faham Faham. Faham sir. Right. Next, ini adalah extreme long shot, ELS. Okay, dia punya purpose is menyatakan lokasi and also situation on the scene lah kan, dia punya situasi semasa. Okay, dia memang mempengaruhi emosi penonton. Tengok daripada panel ni, pernah tengok kan ini masa Endgame punya episod movie Betul. ni kan? Benar sir. Okay, apa yang korang rasa waktu ni? Dia orang tengah perang Style. teruk saya. Wow. Saya tengok tapi tidur. Wish, tidur kan. Not a Marvel fan lah Zika ni. Unik Kalau tidur. Ayah pergilah tengok. Sabar kan. Habis PKP ni korang bawa dia pergi tengok wayang, kalau dia tidur kan memang okey. Anyway, dia nak menunjukkan extreme long shot tu sebab one man versus berapa thousand villain dekat sini kan. So dia ada dua pilihan, sama ada nak letak watak secara langsung ataupun tak nak letak langsung. Tapi kalau letak kecil je. Sebab kita nak establish kat sini adalah location sebenarnya. Dan juga dia bermain dengan lighting. Nampak tak kat sini lebih terang, yang ni nampak gelap. Dia ada purpose sebenarnya sebab bila terang dan satu karakter sini dia nampak stand out. Okay. Next, long shot. Okay, beza long shot dengan extreme long shot ni ada beberapa ciri-ciri lah. Yang pertama ni ada cerita ni hampir sama dengan ELS, masih fokus on location. Perbezaan boleh nampak protagonis atau any watak dengan lebih jelas. Okay, yang cerita ni Avengers waktu dekat apa cerita nama ni? Civil War kan. Civil War ni nampak dia punya location berada dekat airport. Yang ini waktu Wakanda. Dekat Wakanda ni kan. Okey, dekat Wakanda ni dekat dalam hutan dia orang nak start berperang kat sini lah. So dekat sini perbezaan dia nampak lebih clear sekali. Lebih clear lagi lah compare dengan ELS tadi. Okey, yang ini adalah full shot. Full shot lebih kepada fokus watak yang kita nak highlight. Okay. Location tu kita tak ni sangat sebab kita nak fokus kepada karakter-karakter kita ni. Dekat emosi dia punya gaya lakonan, dia punya poses tu yang penting. Okay. Kalau kita letak full shot, tetapi kereta merah ni berada di depan diorang. Apa jadi dekat shot ni? Tak nampak karakter tu. Tak nampak karakter kan. Kita nak menunjukkan kegantengan, kegagahan dua orang jejaka ni kan. Captain America dengan Thor dekat sini. So staging tu, layout yang saya sebut tadi tu adalah staging lah. Principle animation number 3. Staging tu sangat penting, nak susun. Sebab apa kita nak nampak macam ni, nampak dia punya pose tengah berdiri tegak. Mungkin muka tu keletihan sedikit. Okay, so ini adalah full shot. Alright, next adalah medium shot. Medium shot ni in between antara full dengan close up. Camera focus half of the body to capture expression, body language, and maybe we can see clearly on the dialogue. Okay, kadang-kadang dipanggil medium close up. Okay, MS, medium shot ataupun medium close up. Biasa kita selalu kalau ambil gambar ramai-ramai, kita ambil medium close up. Kalau zaman saya sekolah dulu, semua orang ambil gambar long shot. Lepas tu 2 minggu, lepas tu baru cuci Kodak tu kan. Macam alah tak lawa gambar. Kalau sekarang kita just ambil gambar selfie, tak okey, delete. Ambil gambar lagi sekali. So ini adalah medium close up dulu ya. Korang faham kan medium close up macam mana kan? Half body. Faham. Macam baca berita tu. Medium shot ataupun medium close up. Next, ini adalah close up shot. CU lah, sometimes kita panggil CU je, close up. Shot yang lebih terperinci, fokus kepada watak, kepada sama ada watak protagonis ke, antagonis ke, dan apa-apa watak sekalipun, supaya kita dapat capture dia punya expression muka, dia punya dialog, dia punya mood yang ada tu. Okay.
Dan ini adalah ECU, iaitu Extreme Close-Up, fokus kepada part tertentu sahaja. Contoh mata untuk capture expression, takut, terkejut, marah, ataupun kita nak close up tangan sahaja. Macam kadang-kadang ada cerita-cerita thriller yang pembunuhan kan. So dia punya close up tu nampak tangan dengan pisau saja. Kita tak tahu siapa. Ataupun ada setengah cerita macam orang jahat keluar daripada kereta. So kamera dekat lantai, kaki masuk ketap. Lepas tu tutup pintu. Benda tu nampak simple, tapi kamera punya shot tu dia memainkan peranan untuk mood. Okay. Next adalah high shot. Okay, high shot digunakan untuk sudut kamera yang tinggi. Up high punya. Dia punya purpose nak digunakan untuk menunjukkan rasa karakter tu lemah, tidak selamat, takut dan apa-apa impak yang menyakitkan kepada watak. Cerita yang dekat Spider-Man ni, tahu tak masa bila yang dia punya tengah scene ni? Tak tengok sir. Tak Dia ingat rasa kena ni. tarik dengan ni spaceship tu. Yes, betul. Dia kena tarik dengan spaceship. Waktu ni dia nak selamatkan Right. Strange. Doctor Strange dah tak sedar. Baca je. Dalam Marvel share. Kaki movie. So dia nak tunjukkan how much dia punya effort, dia still lemah lagi sebab kamera daripada atas. Kita nak macam umpama kita tengok semut, umpama kita tengok even kita tengok budak kecil pun, maknanya dari pandangan tu budak ni lemah. Okay, so sama gak macam dia ni, apa-apa karakter yang berada di bawah. Okay, next, ini adalah low shot. Kamera diletakkan di bawah paras mata. Ada yang kalau ekstrim sampai ke lantai dipanggil worm eye view. Okay, digunakan untuk memberikan perasaan kekuasaan, kekuatan, impak kuat kepada watak yang kita nampak tu. Okay, macam tadi, ini kita nak nampakkan dia ni lemah. Kalau yang ini, dia nampak dia ni lagi powerful sebab dia berada top di atas. Okay, masa shot ni, masa Loki dah kalah teruk dah ni dan terbaring dekat rumah Tony Stark, dan diorang dah ready nak belasah dia ni lah. Okay, faham perbezaan antara high shot dengan low shot? Faham. sir. Faham. Kalau tengok dekat sini pun dia punya angle muka tu macam langsi kan. Tengok pun jeling mata ke bawah kan. Okay, Muka dia gaduh semua. muka nak gaduh je kan. Okay, tilt shot. Kamera diletakkan pada lokasi yang tetap dan berubah sudut sambil merakam video ataupun animation tu sendiri. Digunakan untuk memberikan rasa tidak selesa, seram, suspend, kagum dan macam-macam lagi lah. Contohnya dari kamera daripada satu spot and then kamera tu tilt pusing tempat lain. Okay, untuk animation pun dia benda tu boleh menampakkan yang ada mood tertentu, ada feeling tertentu. Okay, contoh tak ada sebab benda ni bergerak, saya tak nak bagi contoh. Over the shoulder shot. Okay, kita akan panggil over the shoulder je lah. Maknanya di belakang bahu. Kamera diambil dari belakang bahu seseorang watak dan fokus for another character. Macam sini Nick Fury tengah bercakap dengan agent, apa nama pakcik ni? Paul, agent Coulson kan? Okay. Usually kita fokus over the shoulder ni sebab kita nak fokus kepada satu lagi karakter. Jaranglah over the shoulder, dia diam, dia ni yang duk bercakap. Maknanya orang yang di belakang ni bercakap. Adalah sekali-sekala boleh lah nak buat, jangan selalu sebab bila buat macam ni dan dia diam, agent Coulson yang bercakap, kita tak nampak expression muka dia. So baik buat macam ni kan. Kalau over the shoulder Nick Fury kat belah belakang, muka dia tengah marah pun kita tak tahu. So inilah purpose ambil over the shoulder tu. So dia menampakkan close up kepada dua watak dalam satu cerita tu. Sama ada kartun ke, sama ada 3D ke, even termasuk sekali movie sekali pun. Okay, cut in shot. Avengers punya movie tak jumpa, so saya pakai pinjam daripada Alif dan Sofia. So dia kadang-kadang kita panggil sebagai split screen.
dia gabung dua video, dua-dua jalan serentak. Biasa tengok tak shot macam ni? Biasa. Selalu macam kat Biasa, intro biasa. je. Dekat cerita apa yang biasa tengok tu? Macam orang nak gaduh yang ada VS kat tengah-tengah. Betul. Orang nak gaduh, kalau nak cerita yang melibatkan dengan lumba, so sama ada dia belah-belah mana secara tegak macam ni ke, secara ataupun dia belah melintang macam ni, horizontal, satu atas satu bawah. Okey, turut membawakan emosi dan gaya tubuh antara dua secara serentak. Keyword dia serentak, dia tak jadi kalau satu karakter bercakap, satu lagi duduk diam je. Okey, POV shot. Ini point of view lah, fokus dari pandangan mata watak dibawakan ke skrin, maknanya audience kita akan dapat melihat dari kacamata watak tersebut. Biasa kalau macam ni mungkin untuk satu macam ni lah, macam ada melibatkan dengan beberapa watak lain ataupun dia menunjukkan pemandangan. Macam contohnya lokasi bila dalam view Tony Stark punya helmet tu kan. So daripada pandangan mata dia, kita nak tengok dia nak aim ke apa, nak buat benda. So itulah dia. Okay. So yang ini pula next adalah camera movement yang diguna pakai dalam production, sama ada animation ataupun real production yang movie punya. Dan istilah yang tepat lah. Okay, commonnya apa yang dalam yang saya buat, bukan common yang saya buat tau, kesilapan yang saya buat, kadang-kadang kita orang pun memang belasah je, kita pakai terms yang tak tepat tau, tapi kalau guna yang tepat, dia akan membantu lagi lah. Penggunaan kamera yang tepat dan sudut yang betul akan menghasilkan impak yang lebih sesuai dengan skrip dan shot. Istilah yang tepat akan membantu melicinkan perjalanan production, arahan yang jelas bagi mengelakkan kekeliruan dan peningkatan tidak wajar untuk kos masa dan produksi. Okey, nak elakkan confusing satu part, dan peningkatan tidak wajar ni maknanya unnecessary cost, unnecessary extra time for production, sebab bila dah buat orang buat sebab direction salah bagi. Lepas tu kita duduk bagi retake, kita suruh reshoot balik, kita suruh animate balik sebab arahan tidak jelas. Kan dah buang masa kan? Maknanya satu orang salah bagi arahan, 10 orang terpaksa buat semula. So another minggu nak kena another week nak kena prepare, so buang masa. Sebaiknya kalau direction tu lebih jelas, so dia akan membantu semua orang. Okay, common mistake daripada even client saya pernah involve animation from other country pun, daripada France, daripada US. Sometimes they use this term tau. Everything adalah pan. Sebenarnya tak semua adalah pan. Camera pan adalah camera lock position. And then pan to left or right. Dia sama macam you guys ambil your phone, you pergi, you duduk setempat and then you pusing kiri atau kanan. Okay, itu adalah pan. Kalau yang kamera bergerak, meaning, nampak ini kalau satu model kat sini, kat tengah-tengah ni, kalau kamera bergerak left or right, bergerak, maknanya kamera tu bergerak, ini adalah truck. Boleh faham tak antara dua ini? Faham. Macam mana tu? Kurang faham masa. Kurang Macam faham. Okey, Azika faham macam mana? dia macam apa tu yang kalau kita letak ada yang macam piring yang berpusing tu. Piring yang berpusing. Letak something dekat atas piring tu, nanti kan dia pusing. Tu pen Kalau dia Saya tak faham. dah agak dah. Tak apa. Saya faham apa yang dia nak sampaikan tu saya. Okey, macam mana yang Dia Azika nak nak sampaikan? beritahu bawah tu macam ada piring berpusing kan. Lepas tu atas tu ada karakter. Lepas tu karakter tu bergerak sekeliling piring. Macam tu Zika.
Macam tu lah. Betul. Okay. Alright. Saya rasa dua-dua pun ni pun kurang tepat. Okay, kita bayangkan kita pergi melancong. Korang nak pergi melancong mana? Kita bayangkan nak buat macam mana kan? Malaysia. Okay, dekat mana? Kat pulau ke? Dekat mana ke? Pergi dataran merdeka ke? Dataran Merdeka. Okey lah, kita pergi dataran merdeka kan. Katalah awak berdiri satu tempat. Awak tak bergerak pun. Maknanya keluarkan kamera. Awak nak rakam tu daripada kiri, awak gerak je macam tu ke kanan. Okey, itu adalah pan. Okey, maknanya sebab kita lock position, kita tak bergerak pun, kita just twist macam tu saja. Itu adalah pan. Okey, kalau satu lagi truck ni dia umpama kalau production yang kat bawah tu dia ada rail macam kereta api tu tau. Kalau animation dia tak ada masalah lah. So phone tu ataupun kamera tu bergerak left and right macam tu. Okay. Faham. Okey. Sir, Ya, yang pen tu yang bergerak tu karakter ke kita? kamera. Mana Kamera kita tu. mana macam karakter ni adalah kartun. Mula-mula dia bila kita rotate tu kita akan nampak dia lebih 3D sikit lah. Dia ada angle. Kalau yang awak ambil apa nama? Korang sekarang ni ada laptop ke dekat PC sekarang? Laptop. PC. Laptop kan? Okey, ada phone masing-masing tak kat sebelah? Ada. Okey. Kalau pen, korang pusingkan di sini. Okey, ini pen. Kalau truck, maknanya daripada kiri laptop, dia bergerak ke kanan laptop. Okay, dah dapat faham. Itu kan. Perbezaan antara yang ni dia main macam tu. Okey, yang ni dia bergerak. Oh, maksudnya dia stable tapi dia gerak kat satu tempat. Kalau yang satu lagi tu dia gerak ikut sekali, objek tu gerak ikut sekali lah. Yang kita pegang tu ikut sekali lah kan. Yang kita pegang tu umpama kamera dia ikut sekali. Objek tidak bergerak. Macam panorama dekat kamera tu Panorama dekat kamera itu adalah pen. Sebab tu nama dia panorama. Oh, okay. Okay, next. Okay, zoom versus dolly. Okay, common mistake daripada klien termasuk saya sendiri bila saya check scenes our animator. Zoom situ sikit, zoom sana sikit, zoom ke depan, zoom ke belakang. Semua benda aku nak zoom. Sebenarnya istilah dia ada dua. Satu zoom, satu lagi dolly. Okay, zoom. Kita again, korang pegang phone korang. Kita duduk, kita tak bergerak. Sekarang kita berada dekat dataran merdeka. And then kita nak fokus kepada jam yang ada kat atas tu. Okay. Kita tak boleh nak terbangkan drone kita naik ke depan tu. So kita duk main dengan kita punya, korang nak zoom tu korang duk pinch benda tu kan. Duk besarkan untuk zoom kan. So zoom adalah kamera duduk setempat. Okay, termasuk sekali cameraman ataupun function kamera ni dia tak bergerak, tetapi kita bermain dengan feature dia supaya dia bergerak ke depan. Okay, usually dalam animation dia ada dua juga, sama ada zoom atau dolly. Dia punya perbezaan dengan dolly, sekarang ni korang pegang phone kan. Let's say korang dekat dataran merdeka, dengan korang sekali berjalan menuju ke tempat tu. Macam kita tengah buat vlog lah. Okay, sekarang kita dah berada di dekat Padang. Okay, kat sana ada apa pula? Berjalan, duk bawa kudu gila kan. Itu adalah dolly. Okay, beza dengan zoom, duduk setempat kita duk main tu je. Okay, duk ijas. Boleh faham? Faham. Okay. Biasanya korang buat zoom ke dolly? Zoom lah kan, kita buat zoom je lah. Dolly ni terms dalam production yang buat movie, buat drama, sebab diorang ada track dekat bawah tu.
Tapi untuk animation kita boleh bagi istilah dolly ni juga, dolly in atau dolly out untuk kamera tu bergerak ke depan atau ke belakang. Later bila korang buat animation, dia akan ada nampak efek tu, perbezaan antara zoom in zoom out dengan dolly. Yang mana kalau zoom in zoom out ni kita dok adjust dia punya camera lens. Kalau dolly memang kamera sendiri yang bergerak ke depan. Okay, next, this is tilt versus pedestal. Okay, model masih sama, berdiri tegak macam ni. Tilt adalah lock dia punya kamera tu, position masih lock. Kita pusing atas, bawah. Atas, bawah. Okay, itu adalah tilt. Cuba bagi satu contoh korang tilt kamera atau tilt punya pandangan. Dongak. Okay. Bila kita tengok bangunan yang tinggi kan, wah, turun bawah balik. So itu adalah tilt. Dan yang sebelah angguk. Okay, betul. Ataupun let's say inilah macam seorang pakcik tua gatal bila jumpa sekretari yang cun melecun yang tengok atas bawah. Okay, macam itulah contoh kan. Ataupun seorang datin bila melihat seorang staff yang rupa macam anak ikan sikit kan, tengok atas bawah. Itu adalah tilt. Maknanya dia tak adalah tengok tu macam dia pergi datang dekat orang tu, dia turun tengok sampai bawah, naik atas balik, tengok bawah. Lain macam kalau macam tu kan. Itu pedestal. Itu adalah pedestal. I nak pedestal you lah. Ha? Macam tu. So, okay, pedestal ni dia kamera tu dia bergerak. Umpama ni kamera dia bergerak naik ke atas macam lift. Okay. So dia punya angle tu pun 90 darjah straight saja. Pergi naik atas pun 90 darjah straight. Kalau tilt kita akan nampak atas bawah lah macam tu kan. Ikut pandangan angle kita. Pedestal biasa digunakan kalau nak dalam view, contohnya drone punya view kan, dia nampak naik atas, ataupun dari dalam lift punya view kita tengok straight 90 darjah dia naik atas. Okay, faham So yang tilt tu dia macam pen tapi dia menegak je ke? Kalau yang pen tu dia melintang kan? Okay. Tapi macam common mistake cuba dari saya sendiri, semua benda pun pen up, pen down, pen left, pen right. Lepas tu sendiri gelak dengan setawan. Aku salah pakai terms je. Belasah lah bro, janji aku faham. Macam tu. Tak apa sir, Janji faham pedestal, 1, 2, 3. Oh, habis. Mana 6 jenis kamera ni. So itu dia untuk jenis-jenis shot dan jenis-jenis kamera movement yang kita boleh gunakan dekat kita punya ni lah, animation kita ni. Mana kita nak masukkan ke dalam layout kita. So macam mana nak bezakan long shot dengan full shot? Long shot dengan full shot. Okay, long shot dengan full shot ya. Okay, full shot dia lebih nak fokus kepada karakter. Okay, maknanya jangan ada gangguan benda-benda lain. Kalau nak letak kat belakang, nak establish ni. Tetapi untuk long shot, dia walaupun sama, lebih kurang sama macam ni kan, tapi dia punya purpose dia nak beritahu location. Okay, so long shot sebenarnya adalah lebih mirip kepada extreme long shot. Nak cerita location. Cuma yang ini kita nampak lebih jelas. Contoh extreme long shot, korang tengok cerita Lord of the Ring tak? Tengok sir. Tengok kan? Extreme long shot adalah yang mana kita boleh nampak location
Helm's Deep yang mana kubu pertahanan yang kat belakang yang sebelum kena serang tu kan. So kita nampak dari jauh yang daripada top view atas jauh tak nampak apa, karakter pun tak nampak apa. So itu adalah extreme long shot. Ataupun satu view daripada kita nampak belah-belah hutan atau belah-belah Mordor sana. Lord of the Rings betul tu. Yang dari jauh kita tak nampak apa. Sebab dia nak tunjukkan location. Kalau long shot sahaja, maknanya kita boleh nampak karakter tu berada di lokasi. Kita nak emphasize location. Contohnya waktu Lord of the Rings yang berapa lah. Dia orang kena kejar dekat Allah tak apa ingat lah. Lokasi Yang tu diorang tengah kejar dengan goblin tu rasa. Dengan goblin, lepas tu siapa yang kena kejar dengan mostly kena kejar dengan goblin, lepas tu tentera berkuda datang selamatkan diorang. Tu antara contoh-contoh lah. Long shot dengan extreme long shot. Kalau full shot yang ini dapat maknanya karakter tu full, mostly nak tunjukkan dia punya purpose kat sini, dia nak tunjukkan dia punya kegagahan karakter tu. Biasa dapat kalau full shot ni untuk watak Legolas, watak Aragorn, watak budak berdua si Frodo dengan Sam tu, ada jugalah full shot kadang-kadang. Sembang pasal tu buat teringin nak tengok balik lah movie. Yes sir, best cerita tu. Yes. Medium shot banyak yang masa dia dekat yang lebih close up. Contohnya kat sini yang si Golem tu bercakap ni apa nama, you are a thief, precious. Waktu pun nampak muka dia kan. So kalau menggunakan long shot untuk maknanya benda Golem tu tengah bercakap dengan cermin pula, dengan air dekat situ, lopak air, dan dia tengah precious tapi gambar tu daripada jauh. Kita pun tak berapa faham apa dia nak tunjuk sebenarnya ni. So angle dengan camera shot tertentu dia influence kepada penyampaian cerita tu. Okay, faham Faham. Faham sir. Okay. Ni. So right now untuk korang punya tugasan ni adalah fokus kepada apa yang dah bagi. Maknanya tak ada penambahan tugasan baru pun dah. Cuma kasih settle sampai menjadi. Baik sir. Okay sir. Mana korang punya ni? Ni dia. Okay, any question so far untuk slide hari ni ataupun any tugasan atau benda-benda yang korang nak kena hantar, nak kena submit ni? Saya nak clearkan balik. Tugasan ni kita ada 4 ke 5 hantar. Walk and run cycle 2, rigging, head turn. Ada lagi satu lip sync Lip sync, so 5 Okay. Rasa tu je lah kot. Nak clear. In the way, dia bermula dengan bouncing ball tu dah ada. Lepas tu korang buat head turn 2, and then lip sync, character build, maknanya sekali rigging, walk cycle, run cycle. Total 6. Alright. Okay. Anyone rasa stuck, sangkut, tolong beritahu. Maknanya saya kalau boleh tak nak ada yang tertinggal. No one left behind. Okay. Boleh sir. Sir. Yeah.